Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Okey, pada entry kali ini kita nak kupas sikit mengenai pra-bajet pra-bajet 2022 Okey, seperti yang korang dah sedia maklum aku rasa ramai yang dah sedia maklum tentang ucapan daripada Perdana Menteri tentang akan ada bantuan bantuan akan diteruskan bantuan tunai akan diteruskan terhadap golongan B40 yang bersasar. Bantuan bersasar, ayat yang sebenarnya. Bantuan bersasar untuk golongan B40. Okey? Jadi bantuan bersasar ni akan diteruskan. Apa yang kita perlu faham dengan maksud bersasar itu? Jangan kita salah faham. Bersasar tu ada maksudnya. Dalam bahasa yang mudahnya, bersasar ini bermaksud golongan yang tertentu. Golongan tumpuan. Golongan tumpuan dan tertentu sahaja. Walaupun seseorang tu bergelar B40, sebagai contoh lah kau ambil golongan B40, dia bertaraf B40. Tapi kena ingat, bukan semua B40 tu hidupnya susah. Aku ada jumpa ramai golongan yang kategori B40, hidup mereka senang. Kenapa mereka hidup senang? Kenapa? Jawapannya mudah. Sebab mereka ni bekerja sendiri. Berniaga itu, berniaga ini, jadi hidup mereka senang. Walaupun tergolong dalam golongan B40. Bila kerajaan semak balik, KWSP tak mencarum, yalah dah bisnes sendiri, tak mencarum lah. Dan tiada caruman yang sah menunjukkan pendapatan mereka ni berapa. Mereka golongan ini B40 tapi hidup mereka senang. Jadi golongan ini tidak disasarkan untuk mendapat bantuan. Sebagai contoh, ini sebagai contoh lah aku bagi untuk pemahaman korang yang lebih jelas. Bantuan bersasar bagi golongan 40 ialah bantuan yang khusus tertumpu kepada golongan B40 yang memang memerlukan bantuan. 3 kali memang. Jadi dalam belanjawan 2022 nanti bantuan tunai insya-Allah akan diteruskan. Itu ialah satu kata-kata daripada Perdana Menteri dalam ucapannya di Dewan Rakyat. Aku tak boleh nak selit benda tu, tapi aku rasa korang pun dah tengok di tempat lain tentang ucapan daripada PM ni, bantuan tunai akan diteruskan tapi bersasar. Korang kena faham bersasar. Maksudnya kalau golongan B40 bukanlah semua B40 akan dapat, tapi golongan 40 yang tertentu yang memang terkesan dan memang kehidupan mereka perlu dibantu. Golongan-golongan inilah yang akan diberi tumpuan untuk dibantu. Bukan nak kata pukul rata semua B40 sebab kerajaan dah mula sedar bahawa golongan B40 tak semuanya susah. Ada golongan B40 yang hidup mereka senang dan tidak terkesan pun dengan pandemik ni kerana mereka berniaga. Mereka buat perniagaan macam-macam online business yang menguntungkan, dan ada golongan B40 yang melabur buat investment, macam-macam jenis investment sekarang ni. Jadi tak semua golongan B40 tu tergolong dalam orang yang susah. Perkara ni kalau kita simbang dia akan jadi satu benda yang panjang. Jadi kita ringkaskan supaya kita faham fakta yang mudahnya iaitu bantuan tunai daripada kerajaan akan diteruskan itu poin yang pertama. Poin yang kedua pula kerajaan akan memberi lebih tumpuan terhadap golongan yang betul-betul memerlukan iaitu golongan yang bersasar ni. Bantuan bersasar untuk golongan yang bersasar. Itu dia. Kelebihan lebih kat situ. Jadi janganlah sekiranya dibentangkan nanti, korang jangan terkejut lah kalau tengok ada peruntukan khas untuk golongan yang susah ni. Sebab apa? Benda tu telah disiasat, dikaji dan memang mereka memerlukan bantuan lebih daripada B40 yang biasa-biasa ni. Nak kira B40, aku pun B40 juga B40 biasa-biasa. Bukan golongan B40 yang teruk, terjejas, hilang pendapatan langsung Aku pun menjalankan perniagaan juga di samping YouTube ni sebagai satu minat dan hobi aku sendiri. Jadi itu dia. Pangkal pokok dia, bantuan tunai untuk tahun hadapan akan ada, akan diteruskan. Tapi ia akan dibuat secara bersasar. Apakah itu bersasar? Aku dah explain tadi Harap korang semua faham maksud bersasar itu. Maksudnya bukanlah umum. Mudah je. Bukan bantuan umum untuk semua B40 tapi yang bersasar. Walau bagaimanapun bantuan-bantuan yang general ni, yang umum seperti mungkinlah BPR ke atau boleh tukar nama bantuan-bantuan macam itu akan tetap ada untuk golongan B40 secara keseluruhannya. Tapi akan ada kelebihan untuk golongan B40 yang betul-betul terkesan lagi. Dan kita pun kena sedar sekarang ni pun dah masuk endemik dah. Dah boleh mula berniaga, dah boleh mula menjalankan pekerjaan, dah boleh mula berniaga dan sebagainya. Yang mana hilang pekerjaan dah boleh mencari kerja dan sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan lagi? Apa yang kita harapkan lagi sebenarnya ialah pengeluaran air citra
Okey, sebab itulah satu-satunya kita boleh panggil talian hayat untuk rakyat, ya, untuk berniaga perlukan modal dan sebagainya. Jadi menggunakan duit sendiri, ya. Jadi dalam video ni aku selitkan sikit, ya. Pentingnya, perlunya ada pengeluaran citra tambahan ni, ya. Tak kira lah 5K ke 10K ke. Sebab bantuan pada tahun hadapan memang akan ada, tapi ia akan dilebih tumpuannya kepada golongan-golongan yang tertentu yang bersasar ni. Ya. Jadi secara dasarnya, kalau kerajaan tak dapat nak bantu secara keseluruhan rakyat dengan kewangan negara, apalah salahnya jika golongan yang masih mempunyai caruman, banyak lagi baki, mengeluarkan duit mereka untuk memulakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Fasa endemik dah habis. Dah bermula, minta maaf. Fasa endemik dah bermula, norma baru dah lama bermula, dan banyak orang nak memulakan kehidupan baru. Jadi perlulah sesuatu yang baru untuk modal. Nak cari kerja memang kena guna modal, nak isi minyak kereta, minyak motor, nak pergi cari kerja, makan dan sebagainya, dan tanggungan rumah tangga. Jadi itulah adanya pentingnya pengeluaran citra ni, selit sikit lah, di samping bantuan bersasar ini. Aku harap penjelasan tentang bersasar ni kau boleh faham, okey. Bantuan akan ada, tapi akan lebih kepada bantuan bersasar untuk golongan B40. Apa-apa pun kita nantikan belanjawan. Okey, ini adalah satu kita boleh panggil apa? Bukan luahan, tapi untuk kita punya pengetahuan kita sama-sama. Itu dia. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada yang menonton, dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng untuk sebarang notifikasi terkini tentang kewangan dan bantuan negara. Sekian. Bye-bye.